Hak ni pun gitu. Dia buat bab ni mula-mula ni mesti ada isyarat, ada tunjuk kepada permulaan berkenaan dengan sembahyang, berkenaan dengan solat. Tapi kalau kita perhati sekali lalu, kalau kita tengok terjemahan gitu saja, tak nampak kaitan dia tu, kaitan dengan bidayah ataupun permulaan. Isyarat kepada permulaan tak nampak mana. Kalau kita baca syarah, dengan cara kita buat macam ni, rekah ni, kita boleh nampak maksud dia. Dan hak ni tetap sampai ke akhir kitab lagu tu. Bagaimana difardukan sembahyang pada malam Isra. Sudah ada dah tu isyarat situ. Jadi fardu sembahyang ni hak fardu ni difardukan pada malam Isra. Tu permulaan. Sebelum pada tu tidak fardu. Tidak fardu seperti hal lain ni. Kalau fardu pun kepada dia saja, kepada Nabi saja, tidak kepada umat sekaliannya. Kalau fardu, kalau kita katalah fardu pun tidak seperti hal lain. 5 waktu tak. Permulaan 5 waktu ni dengan kaifiat, dengan cara yang ada ni, permulaannya pada malam Isra. Isyarat dah tu. Situ mula. Bukan sebelum pada tu. Pas sebelum pada tu tak ada sembahyang. Ada. Tetapi dia nak ceritanya hak fardu, sembahyang fardu, dengan ancamannya, dengan janji baiknya, janji syukur kerana sembahyang tu. Hak mana? Dia berkait dengan hak mana? Hak ni. Berkait dengan hak. Inilah permulaan. Ibnu Abbas berkata, Abu Sufyan meriwayatkan kepadaku dalam kisah Hiraql, katanya Nabi SAW menyuruh kami bersembahyang, bercakap benar, dan memelihara diri daripada perkara-perkara keji. Ini dalam nota 152 bawah tu, hadis Ibnu Abbas ini sebenarnya sudah sebut dah, Imam Bukhari buat mari dah dengan lengkap sanad dan matannya. Ini rekah ni, hak lengkapnya di dalam Kitabul Wahyi, hadis nombor 6. Hadis nombor 6. Di sini dia ambil sebahagian saja. Hak berkenaan dengan sembahyang. Hak berkenaan dengan sembahyang. Dia kata Nabi ajar orang sembahyang. Itu antara ajaran dia tu. Dia ajar. Raja Rum tu tanya, Hiraql itu tanya, dia kata dia ajar orang sembahyang, dia ajar orang bercakap benar, dan dia ajar orang memelihara diri daripada perkara-perkara yang keji. Jangan buat benda-benda tak molek. Itu Abu Sufyan kata. Abu Sufyan pada ketika ni tak Islam lagi. Hiraql tanya tu, Hiraql nak tanya ni penduduk Mekah, tidak pengikut Nabi lah, nak tanya kepada dia tahu. Dulu dalam Kitabul Wahyi dulu sudah saya sebut. Di sini dia sebut sembahyang. Bermakna Abu Sufyan tahu ni sembahyang ni mana? Mekah. Tidak isyarat pada permulaan mula ni sembahyang ni di Mekah lagi, bukan di Madinah. Mulanya Mekah. Itu kan isyarat permulaan. Tahu mana? Sebab Abu Sufyan ini tidak sabit dalam mana-mana riwayat bahawa dia ada berjumpa selepas pada Nabi berhijrah. Dia ada berjumpa dengan Nabi. Tak ada sabit. Bila kita kata tak ada sabit, bermakna kalau ada hadis boleh dia ada, tidak sahih. Itu maksud tidak sabit. Dalam istilah hadis, bila kata tidak sabit, tak sahih, tak boleh dipertanggungjawabkan. Ada misalnya dulu kita semasa dalam kuliah Muslim dulu kan, dikatakan Abu Sufyan ni Nabi minta anak dengan dia, Ummu Habibah tu. Lalu dia pun mensyaratkan beberapa perkara. Itu kira-kiranya Nabi SAW sudah berhijrah, jadi jumpa. Itu ada dalam Sahih Muslim tu. Tapi ulama mengatakan tak sabit. Riwayat itu tidak sahih, walaupun ada dalam Muslim. Riwayat itu riwayat yang mungkar. Itulah perbahasan ulamanya.
Dia kata tak kemah. Yang sebetulnya Abu Sufyan tidak ada berjumpa dengan Nabi SAW selepas Nabi berhijrah, melainkan setelah dia Islam. Sebelum dia Islam, cerita tadi, cerita kata dia minta Nabi menikah dengan anak dia, dan dia minta Nabi jadikan anak dia sebagai penulis wahyu ke apa, itu tak ada sabit. Tak ada sabit bermaksud tidak boleh dipertanggungjawabkan. Bermakna hak Abu Sufyan tahu Nabi ajar sembahyang ni mana? Di Mekah. Sebab di Madinah dia tak ada berjumpa. Dia tahu di Mekah lagi. Orang Mekah semua tahu Nabi SAW ni salah satu ajaran dia sembahyang. Daripada sini kita dapat buat kesimpulan bahawa sembahyang itu bermula di Mekah. Hak tu hendak. Kan bermula tu, mula tu isyarat kepada permulaan lah. Dalam kata-kata cerita Abu Sufyan tu pun ada. Dalam hak dia kata mula-mula bilakah bagaimana difardukan sembahyang pada malam Isra', itu juga menunjukkan permulaan. Yang ni pada kedua-dua bahagian tajuk bab ini ada isyarat kepada permulaan. Tu cara Bukhari. Kalau kita tengok sekali lalu tak nampak. Lepas tu apa yang Imam Bukhari buat tajuk ni? Kaifa? Bagaimana? Dia tidak kata bila. Kalau nak ayat masa, biasanya orang kata bila. Bila? Orang tanya bila dia mari, bila sembahyang tu difardukan. Katalah lagu tu. Ni bagaimana? Apa-apa. Dia ada kaedah dia sendiri, Imam Bukhari ni, dalam penggunaan perkataan dia. Untuk itu kita tengok dalam nota 351. Ini adalah bab kelima, di mana Bukhari memulakannya dengan perkataan kaifa. Imam Bukhari memulakan bab dengan kaifa sebanyak 30 kali di dalam kitabnya. Hak ni secara istiqlalan orang panggil. Ada juga hak kaifa di tengah-tengah ayat dalam hadis tu, tak kira hak tu dalam tajuk tu. Ni kira hak memang betul dia maksud guna perkataan tu 30 kali. Perkataan kaifa digunakan untuk bertanya tentang kaifiat atau keadaan sesuatu. Sebab Imam Bukhari nak menimbulkan persoalan di sini bukan masalah bila saja, nak tahu waktu saja, tak. Nak tahu keadaan dia. Kalau mula-mula, keadaan mula-mula lagu mana. Dan seterusnya banyak lagi pembahagian dia. Kaifiat dalam artinya yang luas boleh merangkumi 5 aspek keadaan, iaitu zamani, makani, hali, sya'ni dan adadi. Ini pembahagian. Itu Imam Bukhari nak pergi kot tu. Yang ni kaifiat zamani, kaifiat makani, kaifiat hali, kaifiat sya'ni dan kaifiat adadi. Dia nak bincang tu. Dia nak isyarat kot tu. Kalau dia sebut mata, tak akan ada siapa maksud dia bila. Tapi bila dia sebut kaifa, dalam tu sudah ada belakang 4-5 perkara tu ada. Bermaksud dia nak menarik perhatian kita kepada kelima-lima perkara. Bagaimana masa tu, masa mula-mula difardukan semua lagu mana, masa bila. Makan di mana? Di mana? Di mana tempat tu keadaannya bagaimana? Di Mekah. Terima atas langit. Tempat. Tu berkait dengan tempat tu. Berkait dengan tempat lagu. Hali keadaan. Keadaan sekeliling lagu mana? Keadaan diri Nabi lagu mana? Itu dia berkait dengan keadaan. Sya'ni kedudukan benda tu. Semaya tu benda setara mana? Kedudukannya. Dan kedudukannya di kalangan umat, kedudukannya di sisi makhluk di alam atas, kedudukan
Apa dia sembahyang tu, sya'an dia tu diberikan kepada Nabi tu lagu mana? Sya'an. Yang kelimanya adadi. Dia nak cerita mula-mula difardukan itu bilangan dia tu berapa. Dia kait dengan bilangan. Bagaimana bilangan? Dan bagaimana bilangan itu berkurang. Kurang, lepas tu tambah pula. Aisyah kata mula-mula difardukan dua rakaat. Tu dalam hadis kemudian yang kita baca tadi kan. Dia semua tu nak cerita permulaan dari segi bilangannya lagu mana dan apa hikmahnya di sebalik itu. Sebab itu dia guna perkataan kaifa. Dia tidak nampak perkataan lain yang lebih sesuai. Ni kalau orang mengaji dalam pengajian Arab lah, dia panggil ilmu maqulat, salah satu cabang falsafah lah. Dia masuk dalam maqulatul kaif. Maqulat tu ada 10 macam. Ini maqulatul kaif. Maqulatul kaif ni panjang pula pecahan dia tu. Bahas panjang lah. Kita tidak nak bincang tu. Moga tidak nak bincang falsafah sini. Nak bincang ni makan masa, tak ada pasal. Pertanyaan untuk kaifiat zamani, bila kita kata kaifa tu dikaitkan dengan masa, berarti bertanyakan tentang masa ketika sembahyang itu difardukan. Adakah ia semasa di Mekah atau di Madinah? Kalau berkait dengan di bumi, sebelum hijrah atau selepasnya, itu berkait dengan masa. Dengan menyebutkan pada malam Isra, di dalam tajuk bab ini Imam Bukhari mahu menegaskan bahawa ia difardukan semasa di Mekah. Nabi duduk di Mekah sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Sebabnya ialah ijma' ulama mengatakan Isra itu telah berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa beliau berada di Mekah. Ijma', semua sepakat, tak ada khilaf. Sebelum berhijrah ke Madinah. Dia banyak lah tu, masa saja tu pecahan dia tu banyak. Tapi secara kasarnya macam ni. Pertanyaan untuk kaifiat makani berarti bertanyakan tentang tempat di mana sembahyang itu difardukan. Tempat. Adakah di Mekah atau di Madinah? Tempat Nabi duduk pada ketika itu. Sebab biasanya dalam Islam ni kan dia bagi dua masa tu. Masa Mekah, masa Madinah. Ni tempat mana? Atau di tempat lain? Jawabnya adakah di Mekah atau di Madinah atau di tempat lain? Jawabnya ialah di atas langit. Situlah tempatnya. Apabila beliau dimi'rajkan. Pertanyaan untuk kaifiat hali berarti bertanyakan tentang hal atau keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sembahyang itu difardukan. Lagu mana keadaan dia? Pertanyaan untuk kaifiat sya'ni berarti bertanyakan tentang perihal kehebatan suasana ketika sembahyang itu difardukan. Dan pertanyaan untuk kaifiat adadi pula berarti bertanyakan tentang bilangan sembahyang dan bilangan rakaat sembahyang yang difardukan pada malam Isra. Mula-mula tu lagu mana bilangan dia? Serupa dengan ada hari ni ke lagu mana? Dan seterusnya. Jadi jawapan ni ada dalam hadis Mi'raj. Ada dalam hadis. Jawapannya dan penjelasan bagi ketiga-tiga kaifiat ini terdapat di dalam hadis-hadis Mi'raj, seperti yang dikemukakan oleh Bukhari di dalam bab ini dan bab-bab yang lain. Tak apalah. Isra bermakna perjalanan daripada Masjidil Haram kepada Baitul Maqdis. Itu orang panggil Isra. Itulah dalam ayat itulah subhanallazi asra tu. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bermula daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Itu orang panggil Isra. Asra, yusri, isra'an. Isra tu daripada situlah Asra. Mi'raj pula ialah daripada Masjidil Aqsa ke langit tinggi. Itu Mi'raj. Tapi Imam Bukhari sini cuba perhati. Dia kata bagaimana difardukan sembahyang
dalam Isra' itu. Kalau kita faham Isra' tadi